Hai, diam. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futul 'arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih beri kita masa dan peluang untuk sama-sama kita hadir dalam majlis muzakarah ilmu kita. Tak. Jadi insya-Allah kita akan baca kitab baru. Yakni kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi seperti mana yang diamalkan oleh para guru dahulu, sebelum kita nak bermula baca kitab baru, jadi kita akan bacakan 3 kali Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah yang pertama kita hadiahkan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian Al-Fatihah yang kedua kita hadiahkan kepada para sahabat, para anbiya, para sahabat dan para tabi'in dan sekalian ulama dan kepada guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian Al-Fatihah yang terakhir kita hadiahkan khusus kepada musannif kitab Ta'limul Muta'allim, iaitu Al-Imam Az-Zannuji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ada kipas tak apa kia santai alhamdulillah. Jadi kita akan baca kitab berkenaan adab iaitu adab ketika belajar. Jadi di dalam kitab ini dia akan bahaskan banyak perkara lah. Adab yang antara utamanya adalah berkenaan adab ketika belajar, dan antara juga dibahaskan juga berkenaan banyak perkara lah, antaranya perkara yang mewarisi lupa, perkara yang boleh banyak lah. Jadi bila ditanya adakah adab itu penting, ataupun kita kata ilmu berkenaan adab ataupun kitab berkenaan adab ini, adab talibul ilmi ini, adakah ianya penting? Jawapannya penting. Memang tu je lah jawapan dia, tak ada lain tak. Jawapannya penting. Memang kita kata kita nak faham fiqh, nak faham tauhid, nak faham ilmu-ilmu orang kata yang biasa digunakan masyarakat tu, kita nampak seolah-olah ilmu adab ni tak ada berkaitan. Padahal ilmu adab ni antara orang kata dia adalah syarat untuk seseorang itu ilmunya akan jadi bermanfaat baginya. Boleh faham? Macam ni? Kita balik-balik ayat kan? Macam ni. Seorang tu mengaji lama, mengaji kan, alim, tapi tiada adab, tak ada adab kan. Dalam belajar dia tak berlaku adab, tak berlaku apa orang kata adab sebagai penuntut ilmu, tak ada. Dia ada ilmu, boleh dapat ilmu, dia boleh jadi faqih apa semua, tapi keberkatan, apa yang dimaksudkan dengan keberkatan itu kan? Keberkatan ilmu tu ada ke tidak kepadanya kalau dia tak mengamal dengan adab belajar. Jadi bila tak ada keberkatan, seorang pelajar tu dia takkan hasil samarah ilmu dia. Iaitu apa samarah ilmu? Memberi manfaat. Ilmu tu tak memberi manfaat, sama ada pada diri dia sendiri ataupun pada orang lain. Jika ditanya, kita tanyalah pada mana-mana kiai ke, tok-tok guru ke, baba ke, apakah perkara yang buat seseorang itu berjaya? Pasti sepakat tok-tok guru akan cakap apa? Pasti tok-tok guru akan kata apa? Keberkatan itu akan membuat seorang pelajar itu berjaya. Jadi nak dapat berkat itu pasti dengan adab. Jadi adab itu nak dapat pada mana? Nak dapat kat mana? Belajar kitab adab. Boleh faham? Jadi kalau kita tengok kitab ni, kalau ikutkan boleh baca sendiri. Semua dah power betul tak? Semua dah power. Sekejap lagi aku suruh seorang-seorang baca. Boleh? Semua dah power baca kitab sendiri kan? Tapi kalau berkenaan adab ini, seperti mana kami mengaji dulu dengan guru-guru kami dapat perkara luar tu lebih banyak, dalam tu banyak dah, tapi perkara luar tu pun banyak juga. Faham tak? Jadi guru bercerita, okey kisah ni, kisah tu, begini begitu. Jadi apa hadaf kita belajar berguru? Antaranya tu, seperti mana yang dikatakan anak murid Imam Malik apa? Kami mengaji dengan Imam Malik, kami dapat apa? Kami belajar adab tu lagi banyak daripada kami dapat hadis daripada Imam Malik. Sebab apa? Situ nak bagi tahu bahawasanya bertalaki dengan guru ataupun kita kata berguru tu kan, dia ada faedah lain. Apa? Benda luar tu bagi. Betul tak? Okey, contoh kita ngaji lah, kita baca Jurmiyah. Contoh kamu semua mengaji dengan Ustaz Khalid, baca kitab Mutamimah. Tapi perkara luar dapat banyak tak? Banyak, betul lah, banyak sangat. Tu kata kelebihan mengaji dengan guru. Kalau ikutkan boleh je semua nak baca, betul tak? Ada yang tahun 3 sini, ada tahun 3. Ada tahun 3. Ada yang ikutlah. Semua dah boleh belaka nak baca, tapi
dengan berguru insya-Allah ada perkara lain yang kita dapat. Betul. Baiklah. Jadi kenapa perlu kita mengaji kitab adab, ataupun kenapa kita perlu mempelajari adab sebagai penuntut ilmu? Cuba kita tengok zaman kini. Macam mana orang kata akhlak pelajar-pelajar zaman kini. Jangan kita tengok orang luar, tengok pada diri kita sendiri. Sejauh mana kita ni beradab terhadap ilmu, beradab terhadap guru, beradab terhadap kitab. Sejauh mana? Mungkin kita rasa kita, aku dah cukup beradab kan, aku jumpa ustaz, salam, cium tangan, apa semua. Tapi sebenarnya ada juga perkara-perkara yang kita tinggal. Betul tak? Jadi Imam Zanuji, bukan kita tak perlu tengok zaman kini, zaman Imam Zanuji dah. Imam Zanuji kata apa? Dia kata, aku melihat pelajar zaman aku, fi zamanina, pada zaman aku, ramai yang tersalah cara belajar. Tersalah cara belajar. Bukan dia sebut cara elok ke apa, tak. Tapi dia kata ramai yang tersalah cara belajar. Kan? Dia mengaji tapi tidak menghasilkan ilmu. Ataupun dia hasil ilmu tapi tidak menghasilkan manfaat. Jadi sukalah Imam Zanuji menulis satu kitab sebagai landasan ataupun sebagai panduan pelajar-pelajar ni untuk apa? Untuk mengaji dengan cara yang benar. Zaman Imam Zanuji tu dah lama dah. Zaman Imam Zanuji. Kita nak tengok zaman sekarang. Zaman Imam Zanuji pun dah teruk. Lagi pula zaman sekarang. Kita tengok budak-budak habis SPM, dia campak bukunya ke longkang, conteng baju, maki cikgu, pancit tayar cikgu. Hati-hati depan kena muka dia. Siapa Samsing sekolah? Pancit tayar cikgu, calahkan. Memang kita kata guru yang mengajar tu bukan guru agama, ustaz. Jadi tak ada apa-apa, tak. Sama juga. Walaupun guru tu guru memandu sekalipun, jumpa, salam, cium tangan. Faham? Sebab apa? Dia sebab mengajarkan kita benda yang bermanfaat. Kau pandai bawa kereta? Betul. Kau pandai bawa kereta, kau pergi mana-mana. Kau pergi kelas naik kereta, kau pergi sini naik kereta, betul tak? Manfaat tak apa yang dia ajarkan kau? Manfaat. Betul tak? Jangan kita kata, walaupun kita kata guru tu nak dibandingkan dengan level kita lagi tinggi. Akulah paling hebat sekali, paling alim sekali. Istiwa tak aras tak ada. Aku lah paling hebat sekali kan. Aku ni kalau aku pakai serban 7 lapis tak cukup, 10 lapis kan. Guru aku apa? Guru ajar aku Iqra dulu, ajar aku Jawi dulu kat sekolah rendah. Jumpa kita salam macam tu. Itu maknanya kita kekurangan adab. Tak faham berkenaan adab. Kalau bukan dia yang ajar kita ngaji, kita takkan pandai ngaji. Betul tak? Kalau bukan dia yang ajar kita membaca, kita takkan pandai membaca. Kau takkan sampai level kau boleh baca Kutubus Sittah kalau bukan kerana dia tu sebagai tangga kau naik kan. Dia sediakan tubuh dia untuk kita pijak sebagai pijakan untuk naik ke atas lagi tinggi. Betul tak? Itu kita kata, kita tengok zaman sekarang pelajar-pelajar dia berlaku kerosakan akhlak yang sangat teruk. Jadi apa akibat yang berlaku kalau seorang pelajar tu orang kata tak ada akhlak, tak berkat? Antaranya apa? Tak berkat. Akibat ke berlaku tak berkat. Guru kami kata orang yang tak berkat ni satu dia akan, bila dia nanti bila belajar dia tak berkat, ada masalah dengan guru, ada problem dengan guru, guru terasa hati dengan dia kan. Satu apa? Antaranya pendek umur. Guru marah memang, kau ni laknat lah apa, aku tak tu dah teruk sangat. Dia pendek umur. Antaranya apa? Hidupnya tak berkat, serba susah, serba ada masalah je. Kalau kita tengok orang kini, orang bekerja ada je masalah. Sebab apa? Kata kerja aku dah halal dah, aku buat kerja ni, kerja tu halal kerana aku nak sara keluarga aku. Cuba tengok waktu belajar dulu, bagaimana dia dengan guru dia, macam mana? Kita jangan tengok waktu-waktu yang terdekat, tak. Tengok waktu kita mengaji dulu. Dulu cikgu ada kat depan, kita duduk maki cikgu, kutuk cikgu. Tu adab yang teruk. Jadi
kita, lebih-lebih lagi kita orang yang mengaji agama, orang-orang yang apa, yang nak bawa Al-Quran, nak naikkan Al-Quran ni, nak orang kata nak beramal dengan Al-Quran, nak sebarkan ilmu Al-Quran ni, perlulah kita apa? Beradab terhadap ilmu, terhadap guru, terhadap kawan, terhadap kitab. Banyak, semua ada adab-adab dia. Boleh? Tu. Jadi kalau kita tengok dekat Indonesia ni, mukadimah dia biasalah tu, kita nak cerita-cerita sikit. Indonesia ni antara yang dia ada juga pondok yang betul-betul jaga adab. Kalau ada guru dia takkan lalu. Faham tak? Dia kalau ada guru dia takkan lalu jalan tu. Sebab apa? Sebab dia tak nak berlaku pertembungan antara dia dengan guru dia. Sampai tu sekali. Sampai ada kalau jalan depan guru dia tu jalan pakai lutut. Kalau kita orang Melayu, apa benda lah duk mak-mak Indon ni, macam tu kan, belik kan. Tak, itu adab dia. Sebab apa? Diorang menitik beratkan berkat tu. Berkat tu bukan kita kata pada tu je. Tak, berkat tu ada walaupun sekecil-kecil perkara. Faham tak? Kami kalau kat Mahat, kalau guru jalan, jangan ada yang depan guru, semua belakang. Berhenti bagi guru jalan dulu. Sebab apa? Sebab buntut ataupun belakang pelajar tu tak layak untuk mata guru. Depan guru tak layak. Faham tak? Kau jalan, apa nama, guru kat belakang, kau membuntuti guru. Senang kata, membelakangi guru, tak boleh. Antaranya guru kami Ustaz Duna, Ustaz Alih Salihin hafizallah ta'ala, dia antara orang yang, guru yang sangat menitik beratkan adab, sangat keras. Oh tu kita baru masuk mengaji, tengok macam kalau masuk kelas ustaz tu berdebar hati. Aku baca matan Al-Jawharah depan ustaz tu, tersekat-sekat dia aku. Ustaz tengok, ni kenapa ni? Takut ustaz. Wah, biasalah kita baru mengaji dengan ustaz tu, dia takkan senyum kat pelajar. Faham tak? Sampaikan kunci dia tu, dengan kunci dia budak-budak lari, lari semua, takut kan? Dia antara guru yang orang kata guru yang tegas sekali dalam adab. Sampaikan duduk, dia tak bagi kita duduk bersilir depan guru. Tak bagi. Duduk nak duduk tawaru ataupun duduk iftirash tu. Faham tak? Yelah, kalau aku tu, kalau selawat burdah, sebab kita mengaji atas kursi, bila selawat burdah semua dekat bawah lantai kan. Selawat burdah lah panjang, diselangi dengan Maulaya Salli pula panjang kan, lama lah. Kau bayang kalau duduk tawaruk tu, ya Allah, bangun tu dah tak rasa kaki, kau bangun macam kerpap, hilang kaki sebab kebas. Lagi orang yang duk peha besar-besar bapak duduk sekejap lah, Allah. Faham tak? Tapi mana tak lagi, kenapa guru mengajak suruh sampai macam tu sekali, duduk je macam tu? Apa ya? Sebab apa? Bukan untuk diri dia. Guru minta dihormati, haram hukum dia. Kau, siapa nama kau? Ya Allah, tak ingat. Atif. Hormat aku sekarang, haram. Faham tak? Haram. Guru minta dihormati tu haram. Tapi pelajar menghormati guru, hukumnya wajib. Jadi guru wajib menyampaikan ilmu adab terhadap pelajar, bukan untuk dihormati, tak. Sebab apa? Sebab pada adab situ ada berkat. Pada berkat situ ada keberhasilan seorang pelajar. Kalau guru diam je buat tak, ikut korang lah mengaji apa semua, macam mana nak duduk mengaji terkangkang ke, buat backflip ke, ikut korang kan. Jadi keberkatan tak ada, betul lah. Bila adab tak ada, keberkatan tak ada, macam mana pelajar tu nak berjaya, betul tak? Kau dengar kan apa kan? Faham tak? Itu atau guru kami tu lah. Banyak lagi lah guru-guru kami, tapi guru kami banyak yang guru pondok. Ustaz pondok ni dia lebih kepada ikutlah, jangan mu mengamuk dalam kelas aku, sudah ngaji je, ngaji dia macam tu. Dia sempoi, jenis sempoi kan. Dia macam mana orang kata, dia ikut guru juga. Macam mana seorang tu, dia ikut guru dia. Guru dia jenis tegas, dia pun akan tegas.
Sampai Ustaz Zuna, Ustaz Zalih Solihin, dia ada anak murid seorang, sampai suara pun sama, gaya pun sama, dia punya tegas tu semua sama. Sebab mana? Sebab dia ikut betul-betul dia dengan cara Ustaz Zalih. Tapi kalau jangan tanya aku lah ustaz aku ramai berlambak, aku tengok mana yang kena dengan aku ikut lah. Sebab aku rasa okey, duduk macam ni aku tak boleh, kami tak boleh nak duduk macam tu. Kami faham perasaan kalian semua kalau duduk tawaruk macam ni. Jadi korang tak payahlah tawaruk, duduk bersila. Tapi bila bersila, jangan kaki tu menghadap guru, jangan berjulung menghadap guru, tutup guna kain. Memang kita satu orang badan besar ni, dia duduk bersila, kalau dia apa kata himpap kaki dia tu, dia akan kebas kan, tiba semut naik. Oh ya, apa sebut naik ramai kan. Jadi boleh je nak julur kaki dia, tapi tutup dengan kain. Hormat. Kau kata tak layak kaki kita menghadap guru kan, tapi dah darurat nak buat macam mana, betul tak? Daripada dia tak datang kelas, biarlah dia nak duduk macam mana pun kan. Jadi diajar adab tu. Kadang dalam kitab dia sikit je, dia sebut sikit je, tapi kita dapat selebih daripada mana? Daripada guru. Bila guru datang, berdiri. Tu ada dalam kitab, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik. Satu hari Imam Malik sedang mengajar, tiba-tiba dia berdiri, kemudian dia duduk, kemudian berdiri, kemudian duduk. Anak murid pelik, kenapa ya Syekh, kenapa kau berkelakuan seperti ini? Katanya, sebab apa? Sebab aku melihat anak kepada guru aku keluar bermain. Bila aku melihat anak kepada guru aku datang, aku pun berdiri. Anak bukan guru dia, anak dia. Kalau kita anak ustaz, kau sini dendam dengan ustaz, anak ustaz jadi mangsa. Anak ustaz jadi mangsa. Kau sini kau aku bengang betul lah kau ni. Betul tak? Aku taklah macam tu, aku baik. Jadi disebabkan Imam Malik melihat kepada anak kepada gurunya keluar dari rumah, dia nampak, dia berdiri, kemudian dia duduk, dia berdiri. Jadi di situ para ulama, para guru kita kata apa? Bila kedatangan guru kan, kita pun berdiri tanda hormat. Sebab tu dekat sekolah rendah dulu, Kiaman, betul tak? Kiaman dia sebut kan. Kiaman tu Arab jadi apa? Tak, kita kata Kiaman tu nak Arab jadi apa? Fi'il mahzuf takdiru kumu kiaman, berdiri oleh kamu. Budak kecil kan, darjah 2 dah tahu lah Arab, darjah 2 dah hazah-hazah lah. Kita apa tahun 3 dah apa Arab kiaman sebenarnya. Kumu kiaman, bangunlah kamu wahai kawan-kawan sekelasku. Akan sebagai berdiri, semua berdiri. Itu antara adab yang diterapkan di sekolah lah. Baguslah benda macam tu. Datang guru, berdiri. Jadi guru pun orang kata dia pun tak adalah nak ambil hati, tapi kita sebagai pelajar perlu benda tu, perlu buat, wajib buat. Sebab apa? Sebab tu aku kata keberkatan tu bukan hanya pada satu perkara yang besar. Kita tak melamar guru dah berkat, tak. Kadang-kadang keberkatan tu dia akan hilang dengan sebab perkara yang kecil. You faham? Habis. Banyak lah. Dulu kami ngaji, dulu kalau ini nak ganas sikit lah. Dulu kalau aku ngaji, aku paling pantang sekali kalau budak-budak tak ada adab. Faham tak? Kalau aku nakal kan, nakal. Oh, jangan nakal. Ustaz aku siap datang pergi pondok dekat Fatoni, ikut saya. Bila Tok Guru Baba Mak Mahwi, Baba ramai lah, jumpa Tok Guru, Ustaz, boh ni doa ni, oh ni nakal ni, rajin kianat orang tu, kianat kacau orang bawa. Doa sikit, doa kepala macam tu. Semua aku naik, aduh, macam jahat sangat aku kan. Kita nakal, ustaz tahu je nakal kita kan. Tapi kalau depan guru, jaga. Siapa-siapa sekalipun, depan guru jaga kan. Nakal macam mana sekalipun kau, depan guru kau jaga. Kalau aku dulu, kalau kat Mahat, pantang budak-budak. Kalau macam
budak-budak baru masuk bukan tahu pun ada adab ni kan. Jadi bila ni dia macam ni ustaz ni buat macam tak ada kan. Kita yang abang-abang long ni datang, kau sini kau. Kau sini. Kau tengok siapa yang lalu tadi absen kau ni. Okey bang, minta maaf. Kau buat lagi sekali siap kau. Tak percaya kita tanya kalau ada. Kita nak abang-abang ni je kalau berkenaan adab lah, bukan kita orang kau sini ambil biskut kau sini, Maggi kau sini, tak. Berkenaan adab. Sebab apa? Sebab adab tu penting. Keberkatan tu ada pada adab. Tak kisah laki perempuan aku langgar agak. Waktu satu hari tu dekat bangunan muslimat lah, asrama dan kelas muslimat, kita ada kelas malam petang dengan Ustaz Ahmad Basri. Kita ngaji kitab Kalubi. Jadi budak perempuan ni macam ni dia kadang dia macam maaf lah kata, kalau budak perempuan ni setengah perempuan lah, macam gede-gede Ustaz macam tu kan, gede-gede. Jadi dia macam Ustaz sportingnya ala kita orang gede macam tu lah. Faham tak? Dia jangan sporting macam tu. Dia sampai kita lelaki ni kalau Ustaz lalu diam. Bukan nak bangga bagus sangat, tak. Tapi itu yang dia ajar guru-guru kami dulu. Betul tak? Jadi kami yang sebagai senior, ajar budak-budak macam tu tak. Tapi bila tengok ada setengah budak perempuan macam tu, kau orang macam naik darah kau tahu. Kalau budak lelaki aku dah ketuk pak kau ni apa semua. Kalau budak perempuan ada satu hari tu, Ustaz panggil. Ustaz tak habis cakap, dia sambil berjalan naik tangga tu bercakap Ustaz gelak. Aku panas macam tu. Tak boleh. Aku ambil gusi, aku pergi campak atas kepala. Aku campak. Woi, turun kau sini. Aku sekut. Lepas tu kau tak percaya kalau korang ada kenalan kawan-kawan mahat aku Sadah ke siapa lagi tanya kau sini. Kau cakap kau apa tak ada adab ke? Dia tak adalah dia turun, tak. Dia duduk berdiri kat tangga macam tu kan. Cakap kau ni marah. Jadi benda tu perlu. Biarpun dengan kekerasan, sampai kan Nabi kata kita kena ready rotan untuk anak-anak kita, untuk diajar fardu ain dan adab. Tu tak adalah kita baling benda sampai kena kepala perempuan tu, tak. Dia nak tunjuk garang jadi budak-budak takut bila aku lalu tu tunduk abang. Kena psycho andai. Jadi tu je lah, ada je bawa ni. Jadi adab tu penting. Jadi kita mula baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini insyaallah ta'ala, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Takkan nak takluk anak-anak Arab lagi takluk mana tu boleh 6 situ takluk muqaddam takhir lah, umum lah, khusus lah. Tu dah banyak kali ulang, bosan dah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allazi, Tuhan yang faddala, yang memberi kelebihan ataupun mengutamakan Bani Adam, akan anak-anak Nabi Adam. Kenapa baca Adam? Mamnu' minas sarfi. Betul tak Azam? Ilat dia apa situ? Ajam dengan alamiah. Ingat tak lelaki? Sikit-sikit, slow-slow. Dah lama tak ngaji, betul tak? Setahun lah kan. Tak apa, dimaafkan. Kalau kali kedua tanya tak tahu, kita bodoh kan. Adama mamnu' minas sarf, ismul lazim la yansarif. Apa dia punya matan dia? Ijma' wazin adilan anis bima rifatin. Lepas tu okey, wazin wa ujmatan wal wasfu qad kamula. Boleh? Ijma' wazin adilan anis adilan anis bima rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Tu kita tuhfah sampai semua lazim yang sorry, betul tak? Dah habis dah baca ke belum? Dah rasa? Belum? Dah. Kau lama mana pun nanti ulang semua lazim yang sorry. Dia ada dua ilat menepati, ada satu ilat menepati dua ilat lah. Jangan.
Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan yang faddala, yang memberi kelebihan ataupun mengutamakan Bani Adam akan anak-anak Bani Adam akan anak-anak Nabi Adam. Anak-anak Nabi Adam maksud dia Bani Adam tu manusia lah. Bil ilmi, mengutamakan Bani Adam tu dengan apa? Dengan ilmu, wal amali, dan amal, ala jami'il alam, atas sekalian alam. Maknanya Allah Ta'ala memberi keutamaan kepada anak-anak Adam, kan, manusia ni, dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Allah Ta'ala berfirman apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi ayat tu memberi, orang kata memberi tahu kepada kita bahawasanya lebihnya manusia tu dengan ilmu. Apabila Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah, kemudian malaikat berkata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa? Wa idh qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kau nak jadikan mereka yang saling menumpah darah tu sebagai khalifah, sedangkan kami ni hamba-Mu yang sentiasa mengucapkan tasbih kepadamu. Sepatutnya malaikat tu nampak seolah-olah lebih, orang kata lebih aula ataupun lebih layak untuk dijadikan khalifah, betul tak? Sebab dahulunya sebelum manusia menduduki bumi itu diduduki oleh jin. Jadi jin ni melakukan kerosakan di muka bumi Allah. Jadi bila Allah Ta'ala melihat jin ni melakukan kerosakan, Allah memerintahkan malaikat menghalau jin tu keluar, pergi ke pulau-pulau, pergi ke tengah laut jauh. Faham? Sebab apa? Sebab jin ni melakukan kerosakan di muka bumi Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak jadikan khalifah. Kemudian malaikat ni berkatalah, wahai Allah, kau nak jadikan khalifah orang yang saling menumpahkan darah, kan? Wasfikud dima wa nahnu, apa tu dia kata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami ni sentiasa bertasbih kepada engkau, kan? Kami ni lebih layak daripada orang yang demikian. Pasal Allah Ta'ala jawab apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku tahu apa yang kau tak tahu. Betul? Kemudian ayat sambungan ayat dia apa? Wa 'allama Adam apa? Wa 'allama Adam al-asma. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Adam tu akan nama-nama sesuatu. Akullaha thumma aradahum. Kemudian Allah Ta'ala mempamerkan Nabi Adam ke hadapan malaikat. Faqala anbi'uni. Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, hei malaikat, anbi'uni, bagi tahu aku. Faqala anbi'uni bi asma'i haula, dengan nama-nama semua benda ni, bagi tahu. Lepas tu malaikat jawab apa? Bi asma'i haula. Lepas tu bagi tahu nama-nama benda ni. Kalau kamu ni terdidik pada orang yang benar, mengatakan kalau aku buat benda ni, diorang akan saling menumpah apa semua, akan membuat kerosakan apa semua, apa yang kau dakwa itulah, kan? Lepas tu malaikat jawab apa? Sambungan dia, qalu subhanaka la ilma lana. Maha suci Allah, tiada jenis pengetahuan kami melainkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Betul tak? Innaka antal alimul hakim. Qala ya, berkatalah, berfirman Allah Ta'ala, berkatalah Allah Ta'ala, ya Adam ambihum bi asma'ihim. Kau bagi nama-nama tu, bagi tahu depan mereka. Tu nak kata apa? Lebihnya Nabi Adam sebab ilmu yang Allah Ta'ala ajar. Betul tak? Allah kata Allah 'allamal Adam al-asma'a kullaha. Kita kata ilmu laduni Allah Ta'ala bagi, pak, turun Nabi Adam terus tahu tanpa belajar.
Ilmu laduni Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam. Dengan sebab itu Nabi Adam tu lebih daripada malaikat. Betul tak? Tu cukup benda tu sebagai dalil bahawasanya manusia ni lebih afdal daripada malaikat. Dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Terkadang manusia ni boleh lagi buruk daripada binatang. Betul tak? Tu di antara dua tu je lah. Sabit Imam Ghazali sebut pada kitab Ayyuhal Walad, ingat tak? Sempat dah saya baca ke tak sempat? Itu lama lah, setahun lebih. Imam Ghazali kata apa? Orang mukmin, orang manusia ni dia mati sama ada dalam dua keadaan. Satu, dia mati dia ni seperti burung di dalam sangkar. Dia kata apa? Apa firman Allah Ta'ala tu? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bila matinya anak Adam kan, dia sampai dia punya level tu dah sampai mutmainnah, Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala redha, roh dia tu seperti apa? Seperti burung yang keluar daripada sangkar. Dan boleh jadi juga manusia tu dia mati dalam keadaan dia ni berada di dalam kandang binatang kan. Dia kata firman Allah Ta'ala apa? Tak ingat lah. Katanya balhum adal. Betul tak? Kan? Manusia ni boleh jadi lagi teruk daripada binatang. Tu antara dua tu. Dia bagi perumpamaan sama ada kita ni mati sebagai seekor burung kan, roh kita ni sebagai seekor burung yang dilepaskan daripada sangkar. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kan. Ataupun kita ni lagi teruk daripada binatang kan, balhum adal. Itu. Kemudian dia kata wassalatu ala Muhammadin, dan selawat atas Sayyidi Muhammad, atas Nabi Muhammad, Sayyidil Arabi wal Ajami, iaitu penghulu badal, penghulu Arab, wal Ajami, dan penghulu Ajam. Nabi ni bukan saja ketua bagi orang Arab, tapi ketua bagi orang Ajam juga. Apa Nabi kata? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhrali. Aku ni penghulu bagi anak-anak Adam, ketua bagi anak-anak Adam. Tiada jenis keangkuhan bagi aku tadi. Ketua Nabi Muhammad ni memang ketua semua. Faham tak? Bahkan dia ketua bagi sekalian Nabi-Nabi. Tapi fala la wala faqrali, tiada jenis keangkuhan bagi aku. Wa ala alihi, dan ke atas keluarga-keluarganya Nabi. Selawat ni ke atas keluarga. Ala tu kita atafkan kepada la Muhammad lah. Selawat ke atas keluarga-keluarganya Nabi. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi. Ya Nabi il ulumi wal hikam. Ya Nabi itu mufrad dia yanbu'un. Betul tak? Dengan makna ainul mata air. Jadi kita terjemah dengan sumber-sumber ilmu dan hukum. Itu. Sahabat ni dia sumber-sumber ilmu dan hukum. Nabi kata apa? Ashabi kan nujumi. Betul tak? Bi ayyihim iktadaitum tadaitum. Sahabat-sahabatku ni seperti apa? Seperti bintang-bintang. Yang mana-mana kamu ikut, nescaya kamu dapat hidayah. Tu sahabat Nabi. Ashabi kan nujum. Bi ayyihimu iktadaitum tadaitum. Tu. Wa ba'du. Wa ba'du tu lah maklum lah. Wa ba'du ay ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalamu ala nabi. Semua tu kan? Falamma ra'aitu, tak kala melihatlah oleh aku. Ni Imam Zanuji. Imam Zanuji, sebab tu pentingnya mukadimah bagi kitab. Kadang mukadimah bagi kitab tu dia menceritakan berkenaan apa yang dia nak ceritakan kemudian. Boleh? Setengah musannif dia bawa datang dengan apa? Bara'atul istihlal. Betul? Dia bawa datang orang kata bara'atul istihlal. Dia tak ceritakan jelas, tapi benda tu mengisyaratkan apa yang akan musannif cerita. Tu bolehlah tengok dalam kitab-kitab
Kita kata tauhid ada, banyaklah. Tu Bara'atul Istilah tu antara gaya dalam balaghah lah. Dia nak tengok musannif tu semua hebat. Tapi kalau lagi rumit balaghah dia apa semua, tengok macam mana mukadimah dia. Kalau lagi susah nak baca, lagi power. Kan kita kata musannif ni lagi power daripada dia, tak. Antaranya kita tengok kitab Ibn Hisham. Mukadimah dia, ya Allah, pening. Ibn Hisham masyhur, Ibn Hisham kan, pengarang kitab Qutun Nada, Syarah Qutun Nada, apa lagi, Syuzur Zahab, banyaklah. Jadi dalam kitab, kalau tengok Qutun Nada tu, awal-awal tu dah banyak Bara'atul Istihlal. Bukan Bara'atul Istihlal, dan awal-awal tu banyak dia bagi, mau kata balaghah, isti'arah kan, isti'arah. Kadang dia bawa datang dengan majaz, banyak. Kalau setengah orang baca macam tu je lah dapat. Kalau dapat guru yang baca, ni musyabbah bih, orang panggil tashbih apa? Tashbih balih. Tak ada apa, tak sebut lah. Sebab apa musannif sebut ni? Ni langit yang diserupakan, apa macam tu lah. Faham tak? Kalau kita tengok dalam matan sulam pun ada juga. Banyak juga orang kata konsep-konsep balaghah yang diletakkan di dalam matan tu. Falamma ra'aitu kasiran, maka tak kala melihatlah oleh aku akan kebanyakan atau banyaklah min tulabil ilmi, daripada pengaji-pengaji ilmu atau pelajar-pelajar ilmu fi zamanina, di zaman kami. Tu dah berapa lama dah tu? Imam Zanuji abad ke-8. Sekarang abad ke berapa? Abad ke-8 lah. Sekarang apa? 14. Berapa abad dah tinggal jauh lah. Kan? Dah jauh dah Imam Zanuji tu. Dia kata, tak kala aku melihat banyak daripada pengaji-pengaji ilmu ni fi zamanina, di zaman kami, yajidduna, yang bersungguh-sungguhlah oleh mereka, tulabul ilmi tu, fa'il waw tu kembali kepada tulabul ilmi. Melihat aku akan bersungguh-sungguhlah, fa'il fi mahalli nasab jadi maf'ul yang kedua bagi ra'aitu. Betul tak? Ra'aitu, hasibtu, wakhiltu, za'amtu, semua itulah. Zanantu, semua tu kan. Dia ada yang dua maf'ul lah ni, tahun 2 baru exam nahu. Apa yang mengi'rabkan dua maf'ul? Apa yang 3 maf'ul? Nahu masuk kan. Ra'aitu, hasibtu, khiltu. Kalau tahun 1 tak apa, dimaafkan. Tahun 2 syariah ada. Apa? Zanna wa akhtuha lagi. Kalau itu zanna wa akhtuha lagi, yang 3, kalau 3 maf'ul? Lagi? Okey, laki malu tak apa. Laki pandai, dia malu je. Jangan risau. Okey, jadi dia kata apa? Aku melihat akan banyak daripada pengaji-pengaji ilmu, penuntut ilmu pada zaman kami tu, melihat aku akan bersungguh-sungguh mereka ilal ilmi, kepada ilmi, ai ila talabil ilmi, kepada menuntut ilmu. Tapi ilal ilmi situ dia takluk kepada la yasilun belakang tu. Kalau tengok dalam syarah lah, nampak tak? Ilal ilmi muta'alliqun biqaulihi wa la yasiluna. Siapa pakai kitab ni? Syarah. Dia ada. Yang ni bagi kitab apa? Kitab ni Ni. Ada di belakang. Ilal ilmi. Dia kata wala yasiluna, musannif dia melihat banyak pelajar-pelajar bersungguh dalam belajar, tapi wala yasiluna ilal ilmi, pada tidak sampai mereka kepada ilmu. Belajar dan ngaji dah sungguh dah, tapi kenapa tak jadi juga? Kenapa tak boleh baca kitab juga? Kenapa tak boleh nak faham murad musannif? Kenapa? Kenapa? Kemudian musannif cakap lagi, au min manafihi wa samaratihi, ataupun dia sampai dah dapat dah ilmu kitab ilmu tu, tapi apa yang dia tak dapat? Dia tak dapat la yasiluna mim manafi'i, daripada manfaatnya ilmu, wa samaratihi, dan buah hasilnya ilmu. 2. Satu, dia mengaji bersungguh, tak dapat ilmu. Kenapalah aku tak boleh?
baca kitab lagi. Aku dah ngaji tahun 7 tahun dah aku ngaji. Kenapa tak boleh baca kitab? Kenapa tak boleh faham musannaf? Kenapa kitab Ghayat Takrib aku tak boleh baca? Nah, kitab yang orang kata ataupun Jumiah aku tak boleh baca sebab apa? Padahal ngaji lama. Kan? Contoh. Ataupun dia dah sampai ilmu, dapatlah ilmu tapi tak ada manfaat. Sekejap lagi Musannif sebut manfaat yang dimaksudkan situ apa? Sama orang yang dimaksudkan situ apa? Amal dengan ilmu. Tu. Jadi kalau berlaku pada kita macam tu kan, ya Allah, kenapa aku masih tak boleh lagi? Satu, yang pertama sekali yang perlu kita perhati apa benda tu? Adakah aku ada masalah dengan guru ataupun tidak? Sebab antara perkara-perkara yang menyebabkan seorang pelajar tidak dapat futuh satu-satu ilmu itu, tahu futuh? Pembukaan. Kita kita ngaji ni bukan orang kata ngaji hari ni besok pandai, tak. Ngaji setahun, 2 tahun, 3 tahun besok pandai, tak. Ngaji 4 tahun boleh baca kitab terus. Ada tapi tak ramai. Ada je. Ada je yang 2 tahun dah boleh baca kitab. Ada. Ikutlah Allah Ta'ala bagi pada kita ni berbeza-beza, betul tak? Ikutlah Allah Ta'ala bagi dia ni pandai, cepat tangkap. Allah Ta'ala bagi dia ni tak pandai tapi dia rajin, kan? Ikut rezeki masing-masing. Kena syukurlah. Jadi cerita apa tadi? Okey, foto. Antara perkara yang menyebabkan seorang pelajar itu tidak mendapat futuh, pembukaan berkenaan ilmu, tak boleh. Dah ngaji lama tapi tak dapat lagi. Sebab apa? Antaranya berlaku something antara dia dengan guru. Tu. Berlaku sesuatu antara dia dengan guru. Satu tu apa? Antaranya apa? Dia memandang rendah pada guru. Bila berlaku macam tu, Allah Ta'ala akan tutup serapat-rapatnya. Rapat-rapatnya. Kita mengaji makin lama makin pandai, betul. Kadang guru kita tu level dia mungkin macam tu, dia tak naik dah, kan? Tapi bila tiba satu hari terdetik dalam hati kita, aku ni lagi hebat pada guru aku tak perlukan dia. Na'udzubillah min zalik. Benda tu Allah Ta'ala akan tutup futuh ilmu, kau takkan dapat. Kau akan dapat ilmu tapi tak dapat manfaat. Tak dapat manfaat. Bila kat luar nanti, bila dah habis belajar nanti, orang tak nak ambil manfaat dengan kau. Tak apalah. Sebab apa? Sebab pada diri dia tak ada berkat dah. Keberkatan tak ada. Seperti mana satu kisah, kena Habib Salim Syatiri rahimallahu ta'ala. Habib Salim Syatiri, kita masyhur lah Habib Salim Syatiri ni, dia orang kata Sultanul Ulama dekat Yaman, betul, meninggal. Habib Salim ni ada seorang bapa, tak ingat lah nama bapa dia, ayah Habib apa. Jadi bapa kepada Habib Salim ni, dia seorang tok guru lah, alim. Kemudian Habib Salim, bapa Habib Salim ni ada seorang anak murid. Anak murid yang sangat bijak. Sampai kitab Minhaj, kitab Imam Nawawi tu dia hafal semua. Orang tanya boleh keluarkan hukum, apa hafal. Kan, orang tanya, okey, saya tak tahulah i'rab ni ustaz. Dia boleh keluarkan. Okey, ni i'rab dia macam ni. Ibnu Aqil kata apa, bla 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 bla. Ibnu Malik kata apa, bla bla bla, macam tu. Hebat dia, saking hebatnya dia. Dia boleh jawab semua persoalan. Dia boleh jawab. Jadi ketika itu berlaku terdetik pada hati dia ni lebih hebat daripada guru dia. Faham? Yelah, guru kadang dia mengaji sampai level tu, kemudian dia mengajar tahap mana dia boleh, betul tak? Guru ngaji sampai Syekh Bajuri, Fathul Qorib, takkan nak mengajar kitab terus, betul tak? Jadi apa nama yang Mamat ni, Mamat ni senang. Dia terdetik dia ni memandang rendah terhadap guru dia. Dia ni lagi hebat, aku lagi hebat, aku dah boleh baca kitab besar dah, aku hafal Minhaj tu. Kau nak pergi? Nak pergi ke sini kau? Kau nak apa, dah semua aku ada. Bila orang tanya, dia boleh keluarkan dalil. Sampailah satu hari dia menerima jemputan, dia dijemput ke bagi tausiah di satu tempat di Yaman. Jauh. Kemudian dia pun pergi tanpa meminta izin terhadap guru. Dia pergi. Kemudian bila guru mengajar, guru nampak
Dia guru ni macam ni tau. Guru ni dia tengok, dia setengah guru memang dia suka pelajar yang pandai apa semua, tapi guru akan kasih lagi kalau budak tu tak pandai tapi rajin. Tak pandai kalau tak rajin tu baik mampus je. Faham tak? Pandai tapi rajin, guru sayang. Tak tipu. Sebab kami ada dulu kat Mahat seorang pelajar, ya Allah, dia punya bingai tu akulah, adik aku sampai stres ni. Kau lah settle lah. Tak faham. Tapi dia punya pengharapan dengan Allah Ta'ala lagi tinggi daripada semua. Betul tak? Semua. Kita rasa kita senang je. Dia tak faham. Dia termenung baca. Kita dah faham tutup tikat sadaqallah, tutup kitab sadaqallah azim, sembang membawang, betul tak? Tapi dia termenung baca, tak faham. Dia nak minta tolong ke kita orang, dia segan. Sebab apa? Sebab kita orang dah terangkan, dia tak faham lagi. Macam, ya Allah, tak adalah aku cakap kau ni bingainya ni mati lah. Tak ada yang tu. Tapi kita kesian tau, kesian. Tapi kita stres jugalah, tak faham-faham. Terang-terang tak faham. Dia lambat. Tapi dia punya usaha dia beza. Tengah malam baca kitab lagi, segar betul. Prep dia tak sembang, baca kitab, hafal lambat. Tapi ada kesungguhan tu. Guru semua kata apa? Budak ni bekat. Guru kata apa? Budak ni bekat. Bagus budak ni. Bagus. Cukup tu je. Belajar nak kita dapat benda tu. Tok guru suka tu dah cukup lah. Faham tak? Tok guru, kalau kau pandai sekalipun, kau hebat macam mana, tapi kau hajar guru kau, tak out. Ada je kisah-kisah budak-budak pandai apa semua, guru kata celaka lah budak ni. Ada. Sebab kita kalau dah mengaji dah mamai ni, ada je orang panggil pelik-pelik. Betul tak? Yang ni duk pandai sekali, tapi bila guru cakap dia paling taat sekali. Yang ni paling lembab sekali, tapi dia dengan Tuhan tu lagi tinggi daripada semua. Dia termenung, tak faham. Macam tu lah. Setahun dia sepatutnya dengan aku, tapi dia ulang tahun. Dia ulang tahun sebab apa? Sebab tak lepas lah. Sebab dia tu lah, bukanlah bingai. Macam tu lah, tak pandai. Korang cerdik lah. Tahun 2 tu CP naik tahun 3, tahun 4, macam tu. Tapi Alhamdulillah berkat Allah Ta'ala bagi pada dia, Allah bagi futuh, boleh ilmu, faham, boleh mengajar. Faham tak? Sebab apa? Antaranya sebab apa? Sebab guru mendoakan dia. Tu aku kata, kadang orang pandai ni cerdik, terlampau cerdik sangat. Kalau setengah guru dia suka, dia tengok budak ni ada kesungguhan. Dia ni tak cerdik tapi dia kesungguhan. Ni suka. Kalau guru mula ambil berat pasal kita dengan sebab kita ada usaha macam tu kan, jaga betul-betul kan. Sampai kalau guru tu betul sayang lah, setiap bulan mesti mesej, Alhamdulillah, Assalamualaikum, Mak Ki sihat ke? Contohlah, Mak Ki sihat ke? Tu tanda guru sayang, jaga betul-betul. Ni tak, guru tanya khabar kita. Minum dulu. Sebab apa? Kita nak benda tu je. Doa tu, doa daripada guru. Guru doa, ya Allah, tiba tengah malam guru doa. Ni kalau korang ni, kalau ni kan dah nak 10 malam terakhir ni, kau mesej lah ustaz kau tengah-tengah malam. Mesej guru-guru, saza-saza, doakan kami beri ilmu yang berkat apa semua. Kita menunjukkan adab kita mengaji. Kita mengaji azhar. Adakah kita mengaji azhar kita makin tinggi, tak ada akhlak, ataupun kita makin rendah? Tu orang kata resam padi, betul tak? Makin berisi makin tunduk. Tu. Jadi mesej, ustaz doakan kami supaya dapat berkat belajar. Tu je. Tiba-tiba tersentuh pula ustaz kata, ish, bagusnya budak ni, tak pernah saya. Aku tiba-tiba mesej ni, apa hal kan? Okeylah, aku doa, ya Allah, bagi budak ni berjaya dunia akhirat. Tu cukup. Tu je. Sebab tu apa, kita kira kalau depan guru ni baik, nak apa nak doa. Jadi kisah budak tu depan guru macam tu, ustaz bila ngajar dia, faham mu,
Main ustaz aku tulis ni. Tu dia terbalik ni. Faham tak? Untuk tak faham gini. Memang orang kata itulah kalau bahasa kasar kata bingai ya. Tapi disebabkan tu Allah Ta'ala beri berkat keberkatan doa-doa guru. Guru kami sendiri cerita. Kami tengah lepak minum Ustaz dengan Ustaz Embok, dia kata Ustaz semua puji doakan dia ni. Itu kita nak. Jadi ceritanya tadi anak murid Habib tadi tu, dia pergi ke tausiah tu, satu tempat yang jauh berjam-jam jugalah, tanpa meminta izin kepada guru. Kemudian bila guru dia mengajar, guru dia ternampak lah, dan kau budak pandai, mestilah guru macam mana pergi budak ni ya? Faham tak? Kalau kau jenis yang apa, pelakon tambahan, guru tak ingat pun kau siapa nama kejap ada, kejap tak ada kan. Memang kau siapa tak orang kenal pun. Faham tak? Jadi bila kalau kau ni jenis yang orang kata memang masyhur lah guru, okey kau ni budak pandai, bila tak ada guru aku tertanya, mana pergi budak ni, mana pergi budak ni. Faham tak? Kadang guru terasa, dia terasa. Dulu pernah guru kami pesan, dia cakap kau kena jadi cikgu dulu, kau kena jadi guru dulu, baru kau faham perasaan macam mana seorang guru tu. Faham tak? Kau kena jadi guru dulu, baru kau faham perasaan guru macam mana. Kadang guru ni senang koyak tau. Yang guru yang senang koyak, jadi yang pendam tu lagi bahaya daripada guru yang kau ni bodoh lah, kau pergi lah. Contoh kau pergi, aku tak nak tengok muka kau. Kalau guru macam tu, kita tahu kita ni salah, kita boleh minta maaf. Tapi gurunya tak apa, sedih hatiku. Contoh sedih je anak murid macam ni. Tu lagi bahaya. Sebab kita rasa kita macam tak ada apa salah, betul. Tapi sebenarnya salah kita banyak sekali, betul tak? Jauh. Jadi bila dia tak ada ni, guru tertanya, mana si fulan-fulan ni? Katanya, dia ni pergi mengajar tausiah kat sana. Lepas tu tertanyalah budak tu kata, yang menjawab tadi kata, dia tak ada bagi tahu pada guru ke dia nak keluar. Kata tak apa. Dia tubuh dia, jasad dia, guru tu kata apa? Habib tu kata apa? Jasad dia boleh pergi ke sana, tapi ilmu dia aku tahan kat sini. Kat sana belajar, tak boleh nak sampaikan, sepatah pun tak boleh nak sampaikan. Sebab apa? Guru ilmu dia, guru sekat kat sini. Faham tak? Itu kata guru tu. Ya Allah, nak cerita pasal guru tu ya banyak. Jadi guru-guru ajar berkenaan adab ni bukan untuk dihormati, tak, untuk kita jaga. Faham? Tu. Kerana ada satu masalah kita ni, kita orang Melayu ni, bukan orang Melayu lah, kita kena kecam je orang Melayu. Ikutlah siapa-siapa pun. Ada satu aku pernah dengar Buya Yahya sebut. Dia kata celaka orang ni, yang dia ni agungkan syekh-syekh yang besar, dalam masa yang sama dia tinggalkan guru kampung dia. Faham tak? Pernah dengar Buya Yahya? Dia kata celaka orang ni sebab dia pernah pergi satu majlis. Kemudian satu majlis, Buya Yahya datang, ada lambat sikit lah. Datang, okey, dijemput. Kemudian Buya Yahya tanya, mana kiai kampung ni? Dia ada kat sana, kat depan-depan sana. Buya Yahya kata apa? Kau ni tak ada adab, panggil di sini, duduk ni. Sebab apa? Kiai kampung tu yang ajar kau cara solat, ajar kau hukum, cara kau berwuduk, semua. Betul tak? Kalau syekh datang cuma tazkirah sekejap, dah habis. Betul tak? Mengajar sekejap, kita pun dengar, faham tak faham, dah habis. Betul? Macam kita kata, okey, Habib Umar datang, kita punyalah nak takzim, berebut nak cium tangan, kan? Kita ni sibuk lah duk lari sekolah, keluar senyap-senyap sebab nak pergi jumpa, ambil berkat Habib Umar. Tapi kita lupa redha guru kita, berkat guru kita kat sekolah tu. Betul tak? Kau pergilah cium ke, kau jilat ke kaki Habib Umar, tapi guru tak redha kat mahat, kat sekolah, dia tak dapat apa, lagi dapat mudarat. Faham tak? Tu orang kita selalu tengok, ni syekh bagus dah ambil berkat tu, tapi dia buat benda yang sama tak dengan guru dia yang mengajar dia, yang hari-hari mengajar dia. Okay, solat ni macam ni, macam ni, dia buat tak sama tak? Tu orang kita selalu salah faham kat situ. Dia tahu, tapi macam itulah manusia lah, orang kata nisyan kuat lupa kan. Gitu.
Jadi macam itulah kisahnya. Jadi Habib tu kata jasad dia boleh ke sana, tapi ilmu dia aku tahan di sini. Tu jasad dia, ilmu dia aku tahan di sini. Bahaya terasa seorang guru. Kalau baca kita ni mengaji dengan, sebab tu kadang kita ni macam mengaji macam yang mengaji kan Syekh pun kadang tak kenal kita, tak sempat nak kenal kita kan. Kadang kita tak datang pun Syekh pun tak kisah pun. Kau tak kisah, tak tahu pun kau pernah datang ni tak merasa yang jenis macam ustaz tu betul-betul kenal kau siapa, nama bapak kau siapa, adik-adik kau siapa tak. Kalau kita pernah lah, macam orang kata duduk asrama, betul tak, duduk sekolah ustaz kenal lah kau siapa, apa semua. Tapi kalau kau rasa yang jenis kau 7 tahun, 8 tahun, bahkan 9 tahun kau duduk kat mahad, kau duduk mengaduk ustaz ni je. Daripada ustaz ni tak ada baby sampai masuk sekolah rendah dah anak dia tu, kau dengan ustaz ni, mana dia kenal betul. Jadi kalau macam tu kita nak jaga tu susah sikit lah. Kalau macam ustaz yang tak kenal pun, kau ni siapa kan, tu kira orang kata kena jaga adab lah. Tapi okey lagi lah kalau maksud dia tak tahu kita, tak kenal kita siapa. Kalau ni ustaz yang guru yang betul-betul kenal kita, belum cerita lagi guru mursyid, guru yang ajar kita untuk nak makrifat ke Tuhan, kenal Tuhan, guru tarikat, guru tasawuf, tu lagi kena jaga. Habis macam ni je. Kalau kitab taklim ni je banyak cerita je lah. Faham tak? Dia untuk apa? Kisah-kisah ni macam mana guru kami ajar dulu. Paling best sekali taklim. Sebab apa? Sebab boleh letak pen. Dengar. Seronok lah. Ustaz kata kita masuk Jaharah. Ustaz apa tu? Ke nak terus taklim Ustaz? Cerita Ustaz pernah cerita, kita duduk dengar. Tapi benda tu seronok lah. Sebab benda tu menginspirasikan kisah-kisah ulama', kisah-kisah orang dulu, betul tak? Kisah-kisah pengajaran. Sebab apa? Sebab boleh letak pen. Sebab apa guru kami tak bagi, kalau belajar pen kena tulis je. Kalau ustaz baca baris tu kau dah tahu dah, kau dah halim dah pun, tapi kau dah tahu baris tu, tapi ustaz kata, guru kami kata tulis je. Finia fa baris bawah, niya sabdu baris bawah, ya baris atas, ti baris bawah, macam tu. Kadang kalau kau tengok kita kami dulu yang senang-senang pun kami bagi baris juga. Sebab apa? Sebab dah terbiasa dah. Guru kami tak bagi lepas pen. Pernah sekali guru tengah mengajar, kita lepas pen. Lepas tu guru kami masuk, dia macam ustaz seorang, lepas tu ada seorang lagi ustaz datang. Dia tengok, Muhammad, relax tak pegang pen. Tarik tinggal aku, pegang. Pen dia kena. Sebab nak debate apa tu. Jadi kalau belajar taklim, kita dengar pen macam ni je, tapi tak bergerak. Kalau rajin sikit, tulislah kisah apa yang tu. Dulu tulis, tulis, malas tak apalah, tinggal separuh jalan. Boleh. Habis. Kemudian dia kata, wahya bermula ia apa? Samarah situ, samarah ilmu situ apa? Al-amalu bihi. Beramal dengannya, dengan ilmu. Wan nashru, dan menyebarnya ilmu. Menyebar ilmu. Okey. Yuharrimu ay min manafihi. Kita baca manafihi, kenapa tak baca manafi'ahu? Kenapa kita baca manafihi? Kenapa kita tak baca manafi'ahu? Sebab terbatal amalan ismul lazim yang sharif, iaitu apa? Ismul lazim yang sharif ni mansub majrur bil fathah. Tapi kalau ada syarat dia ni bukan idhafat dengan ada alif lam. Kalau ada idhafat kat situ kan mudhaf ilaih, betul tak? Dia ni jadi mudhaf, kemudian ada mudhaf ilaih, ada idhafat je tu, maka terbatal amalan ismul lazim yang sharif. Itu boleh ku apa? Okey. Best. Yuharramuna, dan diharamkan akan mereka ay mim manafihi, daripada manfaat ilmu. Lima annahum, kerana barang sesungguhnya, kerana perkara sesungguhnya at-tulab situ. Sebab apa dia ni tak sampai kepada ilmu? Sebab apa dia ni tak sampai kepada manfaat? Sampai kepada ilmu tapi tak sampai kepada manfaat dan samarahnya ilmu.
Lagi pula diharamkan dia daripada manfaat-manfaat ilmu. Sebab apa? Lima annahum, kerana sesungguhnya mereka at-tullab ni akhtau tariqahu, salah mereka at-tullab tariqahu, akan jalan-jalannya. Jalan-jalan apa? Jalan-jalan ilmu. Tu Imam Zanuji pesan. Dia bagi tahu. Wa taraku, dan meninggalkan oleh mereka at-tullab situ syara'itahu, akan syarat-syaratnya, syarat-syarat ilmu. Syarat-syarat ilmu. Wa kullu man akhta'at tariqah dhalla, setiap mereka yang akhta'at tariqah, yang salah jalan, salah oleh man situ akan jalan, dhalla, ni saya sesat dia, ataupun sesat ialah salah jalan, sesat. Nak pergi darasah, pergi jalan lalu asyir ujung sampai ujung, sesat lah, betul tak? Salah jalan. Tu. Wala yanalu, dan tidak mencapailah oleh ia man siapa? Man akhta'at tariq situ al-maqsudah, akan maksud. Qalla, sedikit ia, al-maksud. Wa jalla, jalla terjemah apa senang? Jalla besar ataupun banyak lah, senang. Banyak yang maksud. Aradtu, dan aku kehendak ataupun nak oleh aku nak. Wa ahbabtu, dan sukalah oleh aku, an ubayyina lahum, bahawa menerangkan aku, menjelaskan aku, lahum, bagi mereka, bagi siapa? At-tullab, tariqat ta'allumi, akan jalan ta'allum, belajar yang sebenarnya. Ala ma ra'aitu, aku akan terangkan ala atas ma ra'aitu, apa yang telah aku lihat, fil kutubi, dapat kan? Fil kutubi, di dalam kitab-kitab, wa sami'tu, dan yang telah aku dengar, min asatizi, daripada guru-guruku, ulil ilmi wal hikam, guru-guruku yang mana? Yang mempunyai ilmu dan hikmah. Raja'a, ni tawaddu'nya musannif. Raja'a, raja situ hal. Dalam dia sebut saya. Dalam banyak tolong jugalah dia i'rab bidang. Hal min fa'il an ubayyina. Boleh bermakna rajian. Raja'a ay rajian. Hal keadaan aku, raja'atu hal, sahibul hal di mana? Dhamir mustatir wujuban. Betul. Ana yang ada pada ubayyina. Boleh. Ubayyina fa'il mudhari', betul? Ada dhamir dalam tu. Dhamir mustatir wujuban, iaitu ana. Dia ada dua lah. Dhamir mustatir wujuban, dhamir mustatir jawazan. Kalau ana dengan anta ni dhamir mustatir wujuban. Kalau huwa, hiya semua tu dhamir mustatir jawazan. Jadi hal raja'a ay rajian. Jadi hal, sahibu hal di mana? Dhamir mustatir yang ada pada ubayyina, yakni ana lah. Hal keadaan aku, hal kauni, hal keadaan aku ni, rajian, adalah orang yang mengharap, rajiyat du'ai, mengharap akan doa. Li, bagi aku, minar raghibina, daripada orang yang mencintai, pecinta-pecinta, fihi, padanya, pada ilmu. Al-mukhlisina, ar-raghibina, al-mukhlisina, yang ikhlas. Itu. Jadi apa yang diharapkan? Musannaf dia kata, aku sukalah aku mengarang satu kitab, kan? Aku mengarang satu kitab yang mana menjelaskan jalan ataupun cara belajar yang sebenarnya, yang mana aku karang ni berdasarkan daripada apa yang aku belajar, apa yang aku tengok pada kitab-kitab, apa yang aku dengar daripada guru-guruku, yang mana guru-guruku yang mempunyai ilmu dan hikmah, kan? Raja ad-du'a, hal keadaan dia ni mengarang, musannif mengarang kitab
Hal keadaan mengharap apa? Mengharapkan doa. Doa siapa? Kita. Mudah-mudahan manfaat lah, memang sangat manfaat kitab ni, betul tak? Itu mengharapkan doa, mengharapkan pelepasan, mengharapkan redha Allah SWT. Ni orang dulu. Pengarang kitab apa? Jurmiyah. Mengarang kitab Jurmiyah, betul tak? Imam Sanhaji, betul? Bila mengarang kitab Jurmiyah, kan dicampak dekat laut, betul tak? Katanya kalau benda ni manfaat untuk umat, kau jangan biarkan dia tenggelam. Imam Sanhaji mencampak kat air, tak tenggelam. Dengan berkat tu, dengan tu, kitab Jurmiyah ni sampai sekarang digunakan, betul tak? Bukan saja di dalam ilmu nahu, tapi kitab Jurmiyah juga digunakan, disyarahkan dalam ilmu tasawuf. Tu next level lah. Tu kan kita nak mengaji kita kata tasawuf ni ada aturan dia. Tak payah lagi, nanti disebut. Dia tak sebut pun, nanti kita cerita pasal tu. Okey, jadi apa kehendak musannif mengarang kitab ni? Satu, dia nak menerangkan jalanan yang sebenar untuk pelajar berdasarkan apa yang dia mengaji, dia dengar daripada guru-guru dia, apa yang dia melihat daripada kitab-kitab yang lain kan. Hal keadaan dia menerangkan benda ni, dia apa? Dia mengharapkan doa baginya. Doa daripada siapa? Minar raghibina, daripada orang-orang yang mencintai fihi, pada ilmu. Yang orang yang raghibin, yang mukhlisina, yang ikhlas. Kita ni ikhlas insya-Allah. Amin. Bil fauzi. Kan doa apa? Doa bil fauzi, dengan berjaya dia, selamat dia. Wal khalasi, dan khalas, selamatlah, sama juga kan. Fi yaumiddini, pada hari pembalasan. Itu je. Musannif ataupun ulama-ulama karang kitab banyak tu untuk apa itu? Sebab apa? Sebab kita ni nak selamat, nak selamat di akhirat kelak nanti. Apa yang perlu? Apa benda yang perlu kita ada untuk kita selamat ke akhirat kelak? Apa? Redha Allah. Betul. Redha Allah. Redha tu nak dapat bukan pada satu jalan je, tak, banyak. Dikisahkan apa? Seorang penzina yang memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan, betul? Dia masuk dalam telaga, dia ambil air, dia naik, dia bagi dalam kasut dia tu ada air, anjing tu minum. Dengan sebab tu Allah Ta'ala redha. Dalam kitab Ayyuhal Walad, apa Imam Nawawi, dikisahkan berkenaan Imam Nawawi, betul? Satu orang mimpi bertemu dengan Imam Nawawi. Berkata Imam Nawawi, apa yang menyelamat? Dia tanya kepada Imam Nawawi, apa yang menyebabkan kau ni selamat? Imam Nawawi kata apa? Yang menyebabkan aku selamat apa? Satu hari aku nak mengarang kitab, ada seekor lalat hinggap di atas pen aku, di atas dawat aku, lalu aku membiarkan tanpa menghalaukan dia. Itu yang Allah Ta'ala kira redha. Sebab tu kita kata redha ni bukan pada satu perkara yang besar. InsyaAllah satu perkara besar tu ada redha, kita buat amalan. Tapi kadang redha tu datang daripada perkara-perkara yang kecil, betul tak? Jangan kita sangka macam okeylah, redha ni tak bukan semua pada benda besar. Mungkin benda kecil boleh lah. Okey, jadi aku bagi makan anjing sekejap lagi, redha, masuk syurga lah aku. Tak tahu mana satu tempat redha Allah Ta'ala. Kau ada sampah ke ni, kita pun ambil, kita tak fikir apa, kita macam oh sampah aku ambil. Ketika itu kita ikhlas betul-betul, kita nak ambil. Kot situlah tempat redha Allah Ta'ala kat kita. Allah Ta'ala tetapkan, kalau kau ambil ni, aku redha kau. Kita ambil sampah, masuk buket, mak Allah redha kau, syurga. Faham tak? Sebab tu ulama-ulama dulu mengarang kitab untuk apa tu? Redha Allah Ta'ala. Bila mengarang, orang baca memberi manfaat benda tu. Dia harapkan apa? Dia harapkan memberi manfaat kepada orang dapat membetulkan jalan mengaji dia. Allah Ta'ala redha dengan sebab tu. Faham tak? Tu kira sebesar-besar perkara lah ni musannif dulu. Orang dulu membuat penulisan untuk apa? Untuk dapat redha, untuk dapat doa kita-kita yang mengaji kitab dia. Orang sekarang buat penulisan ke Facebook untuk apa? Untuk masyhur. Retweet, tengok retweet berapa ramai ni. Ramai tu tweet aku. Aku ni Twitter atau orang panggil tweet famous lah. Tweet famous. Hi, good morning. 1000 tweet retweet. Plotok lah, tak ada manfaat langsung. Oh, ini tengok berapa ramai suka. Oh, ni ramai tu. Buat penulisan panjang-panjang, bla 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 bla. Apa niat dia? Kan? Apa niat dia? Apa niat kita? Buat nota apa. Pergi kuliah,
bagi 10 geni satu nota. Tiba buat nota, bagilah, aku mengharapkan redha Allah Ta'ala dan doa-doa kalian semua. Nah, ambillah nota ni, free, aku printkan untuk buang. Oh, mantap bu kan. Bagus macam tu, tak payahlah kita dah tulis terjemah pening lah apa benda ni. Faham tak? Guru kami bila dah kalau kata, Mat, aku cerita kisah-kisah aku belajar je lah. Guru kami pesan lah. Guru kami kata apa? Mat, aku harap satu je. Mumu semua ni, aku, Syafi, aku berdua je lelaki, yang lagi 4 ekor perempuan. Aku harap mumu ekor pula. Aku harap mumu semua ni apa? Aku macam kasar orang tahun ni macam tu lah. Kita tak ambil hati pun memang macam tu gaya ni. Kalau ustaz kata Ana lagi, kita orang gelak tak boleh. Tapi macam guru kami kata, Mat, apa yang aku harap kamu orang semua ni? Aku harap aku ajak mu satu hari nanti mu boleh ajar ke orang. Tu je. Satu je. Nanti mu pun kalau mu ajar, mu cakap dengan anak murid aku, kau belajar, aku ajar, satu hari kau boleh ajar. Tu je cukup. Sebab apa? Pahala tu mengalir betul. Kan? Nabi kata apa? Idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalas, sadaqah jariyah, waqaf tanah, waqaf apa benda? Au sadaqah jariyah au sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Betul. Aku ajarkan kau hari ni, kau tahu hukum, kau buat. Manfaat tak? Manfaat tak? Manfaat tak? Manfaat. Betul tak? Aku kalau baca memang tak boleh jaga emosi. Tutup pintu tu. Lagi orang panggil polis, nak ni apa saurah kat atas ni kan? Mampus. Faham tak? Ilmu yang bermanfaat. Guru kami kata apa? Mat, tu je. Aku harap aku ajar mu boleh ngajar ke orang lain. Aku duduk rumah, aku tidur, dapat pahala lah. Pahala berjalan. Bagi. Betul tak? Hari-hari ada. Aku mengajar, contoh kat dalam ni ada 10, ada dalam 30 orang. InsyaAllah satu hari 30 orang semua boleh mengajar juga. Pahala dapat dekat aku. Amin. Dapat dekat aku. Dapat dekat guru. Dapat dekat guru-guru. Betul tak? Itu je. Sebab tu nanti tak akan bahas berkenaan apa? Berkenaan niat. Nanti panjang pula bahas berkenaan niat. Tu guru kami kata. Itu je, Mat. Aku ngaji dulu dengan bapak aku. Sekarang bapak aku dekat kubur, dia kata. Bapak aku dekat kubur dah. Senyum bapak aku. Aku ngajar dapat pahala. Aku ngajar mu ngajar dapat pahala. Kalau mu ada anak murid ngajar dapat pahala. Betul tak? Itu kita orang belajar tu je. Niat apa? Nak ajar, satu, redha Allah. Yang kedua, hilangkan kejahilan pada diri kita ni, banyak tak tahu. Betul tak? Yang ketiga apa? Kita nak hilangkan kejahilan kepada orang lain. Satu lagi kita redha Allah Ta'ala tu lah. Antara caranya apa? Mengajar. Jangan minta orang nak sembah kau datang. Oh, Ustaz Rizki datang lu sembah ramai tak? Datang, Al-Fadil, Al-Alim, Al-Alamah. Oh, amin lah Alamah tu kan. Nak orang puji ke? Tak. Jangan. Benda tu rosak. Sebab tu Imam Nawawi sebut dalam hadis arba'in yang first kali, yang pertama sekali apa? Innamal a'malu binniyat. Pandai, cerdik. Kemudian dia kata apa? Itu je tujuan dia. Dia mengharapkan apa? Rajian ad-du'a li, bagi aku. Doa tu yang datang daripada apa? Datang daripada minar raghibina, daripada orang-orang yang pencinta-pencinta ilmu, yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Dia nak doa apa? Bil fauzi, dengan kelepasan. Fil fauzi wal khalas fi yaumiddin, pada hari akhirat. Hari akhirat, jangan kita hari akhirat memang waktu tu berkecamuk. Betul tak? Kita nafsi. Engkau ayah kau. Memang ayah kau bukan ayah aku dah. Kau macam kata tentu kau fikir diri sendiri saja. Kan? Kita tentulah aku lah banyaklah dosa dengan member aku ni kan. And toxic. Perempuan kau toksik kan? Aku banyak toksik member aku. Depan senyum malah baik kan, belakang toksik. Tentu merangkak-rangkak cari. Jadi mengharaplah musannif ni supaya lepas daripada hari kiamat. Musannif pun harap macam tu, kita lagilah. Betul tak? Lagi-lagi dah dekat dengan 10 malam terakhir ni. Ba'da ma istakhartu, setelah daripada aku istikharah. Ba'da ma istakhartu. Apa nombor 2 ni? Dobet ni. Selepas daripada aku istikharah,
kepada Allah Subhanahu Wa Taala fihi padanya. Jap. Fihi fil amil. Tu dalam dia kata fi fil amil ai fi ba'da aradtu bayana tariqat ta'allum lahum ba'da ma talabtu min Allah Ta'ala al-khairah fihi padanya, kan? Maksud dia apa? Maksud dia jadi musannif mula menulis kitab ni lepas daripada apa? Lepas daripada istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istakhartu Allah Ta'ala, aku istikharah kepada Allah Ta'ala fihi padanya fi ma bukan selepas daripada barang yang istakhartu. Fi mananya? Mana nampak? Kalau nak terjemah kalau ni kalau kita kata fi tabin boleh juga, betul tak? Bayyana yubayyinu tabyin, betul tak? Tabyinan. Setelah aku istikharah pada Allah SWT fihi pada tabyin lahum tariqat ta'allum, betul tak? Aku istikharah pada Allah Ta'ala padanya istikharah pada Allah fihi padanya pada apa? Pada menerangkan bagi mereka tariqat ta'allum. Macam tu. Nampak je tu tak? Allah alam lah. Bulat-bulat situ, tak pasti. Bulat je. Wasamaituhu pukul apa ni? Okey, setengah jam lagi. Wasamaituhu. Boleh tak? Minum. Tapi nampak tabin tu boleh juga. Wasamaituhu waw. Ataf mana? Waw tu ataf pada arat tu. Dan menamakan aku akan ini. Hu tu kembali kepada apa? Dalam disebut wadhamiru raji'un ilal kitabil madhkuri hukman, pada hukum. Maknanya aku namakan akan ini, aku namakan akannya, maksud murad apa? Al-kitab al-mazkur lah, ataupun kitab yang dia nak karang ni. Kadang macam ni, kadang setengah musannif dia mengarang kitab, dia karang isi dulu kemudian baru karang muqaddimah. Berlaku macam tu. Ataupun dia mengarang kitab muqaddimah dulu baru dia mengarang kitab. Jadi boleh lah kalau kita kata musannif mengarang muqaddimah dulu baru mengarang kitab, kita kata sama itu apa? Hu yang dimaksudkan di dalam zihin dia. Apa semua yang dia nak bentangkan kejap lagi. Tuan. Dia namakan apa yang di dalam zihin dia tu akan kitab yang dia nak karang ni apa? Ta'limal muta'allimi. Boleh? Ataupun kalau dia karang kitab dulu baru karang muqaddimah, sama itu apa? Al-kitab, ataupun kitab apa? Kitab hadha. Betul tak? Ataupun sama itu sama hadzal kitab. Ni macam tu. Boleh tak? Sebab apa? Sebab dia dah karang kitab dah, kemudian baru dia karang muqaddimah. Ada setengah ulama macam tu. Atau kalau kita kata dia berlaku atas pendapat yang mengatakan atau kita berlaku atas, kalau musannif tu mengarang muqaddimah dulu, kita kata
Sampai tu aku namakan akannya akan apa? Akan kitab yang aku nak karang ni. Apa? Yang dah ada dalam zihin aku ni. Apa? Ta'limal muta'allimi. Tariqat ta'allumi. Ta'lima apa? Mengajar, betul? Mengajar pelajar tariqat ta'allumi, akan jalan ta'allumi, belajar. Al-muta'allim situ isim apa? Isim fa'il. Fa'il dia apa? Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, fawa muta'allimun, wazan fa'ala tafa'ala, betul? Okey. Jadi bila isim fa'il, dia boleh beramal seperti fa'il, betul? Dia antara apa kata? Kalau isim fa'il ni ta'rif dia apa? Ada tulis ni, ismun sarihun, itulah. Ismun sarihun aw muawwalun bihi usnida ilaihi fi'lu tam mabni lil ma'lum aw ma fi ta'wilihi muqaddamun alaihi aslul mahal. Itu apa ni? Aku tulis tak faham. Entahlah. Jadi nak bagi tahu, ada juga orang kata yang selain daripada fa'il yang beramal seperti fa'il, antaranya apa? Masdar. Ada 7 lah, ada 8 semua yang beramal seperti fa'il. Tapi yang ada marfu' ni, ada yang ada fa'il ni ada 7 lah. Satu apa? Masdar. Kedua, okey, pertama masdar, isim masdar, sifat musyabahah, itu isim fa'il, isim maf'ul, fa'alu tafdil, okay. Sirah mubalaghah, betul tak? Isim fa'il, tu sirah mubalaghah, isim fa'il, betul. Ingat ada 7 ni boleh beramal dengan seperti beramal fa'il. Pertama masdar, isim masdar, fa'il, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, sirah mubalaghah, af'alu tafdil, isim fa'il. Tu 8. Tapi kalau yang boleh merofokkan ni 7 lah, tolak lah isim maf'ul, tolak. Tu. Jadi muta'allim sini isim fa'il, betul tak? Isim fa'il bagi wazan tafa'ala, betul? Kalau madi dia ta'allama. Jadi bila isim fa'il ada alif lam, beramal, pasti beramal. Tu. Jadi tariqah tu maf'ulun bih bagi muta'allim lah. Kan ta'limal muta'allim, mengajar, taklim tu, taklim situ, tariqah itu maf'ul bagi taklim. Tariqah ta'allumi, akan jalanan belajar. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku jadikan akan hazal kitab ni fusulan, akan beberapa fasal. Pertama dia kata apa? Faslun tu boleh lah nak i'rab apa faslun? Khabar mubtada mahzuf boleh. Kalau kita kata faslan jadi badal boleh. Kalau kita jadi inilah cantik, khabar bagi mubtada mahzuf, takdiru apa? Ahaduha faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadli. Tu. Jadi musannif buat di dalam kitab dia ni akan beberapa fasal. Pertama apa? Salah satu daripada fusul situ apa? Faslun fi mahiyati. Faslun situ boleh i'rab jadi khabar bagi mubtada mahdhuf. Takdirnya apa? Ahaduha faslun fi ma. Samanya itulah. Boleh. Ahaduha bermula salah satu daripada fasal-fasal itu apa? Satu, faslun adalah fasal fi mahiyatil ilmi. Itu. Pada mahiyatil ilmi. Pada mahiyah. Mahiyah ni apa? Belajar mantik kan? Mahiyah apa? Hakikat. Hakikat bagi sesuatu. Mahiyah bagi insan apa? Hayawanun natik. Tu. Mahiyah bagi faras apa? Itulah apa? Hayawanun sahil. Belajar mantik. Amal tu. Fi mahiyatil ilmi wa fiqhi wa fadli. Pertama, musannif dia menyebut fasal yang pertama berkenaan hakikat bagi ilmu. Apa itu ilmu? Apa itu fiqh? Apa itu fadilat bagi ilmu?
Yang kedua, fasa yang kedua dia apa? Fi niyati hal ta'allumi. Niat ketika belajar. Ni penting. Kadang kita mengaji, pernah ni tak? Niat tu, kadang niat ni kita nak ikhlas ni susah. Betul tak? Nak niat betul-betul. Cuba kau orang tanya pada diri kau sendiri, apa niat kau nak belajar? Kalau cakap nak cari redha Allah, tipu. Betul tak? Niat redha Allah. Niat apa? Korang niat apa? Kadang kita macam, kadang tak, macam tak niat pun. Faham tak? Belajar je lah. Aku nak bagi tahu banyak kitab. Tu niat je sebenarnya tu. Aku nak bagi tahu, aku nak tahu banyak kitab. Lepas tu aku nak mengajar apa semua. Kita telik pada niat kita. Adakah niat kita tu betul-betul redha Allah SWT? Ataupun kita ni redha kita, ataupun niat kita ni ada ikbalin nas, mengharap kepada apa? Penerimaan manusia. Niat ni perlu dijaga, waktu belajar lagi perlu jaga. Kalau daripada belajar dah salah, kan? Kalau awal belajar niat nak rot orang je kerja, nak kata ni salah, nak kata ni palsu lah apa semua tu, kan? Nak pecah belahkan sama kita ni. Awal-awal niat dah salah, nanti penghujung dia, ya Allah, Allah tahu, buat perpecahan, kan? Gorot ni, rot tu, rot ni, rot ni. Ni kata tak ada apa semua-semua, kan? Banyaklah orang macam tu saya. Jadi pertama sekali niat tu. Sebab tu biasa kita dengar orang kata tajdid niat, tajdid niat, tajdid niat. Kita dengar tajdid niat, buat tak tajdid niat? Malam-malam cuba duduk seorang-seorang fikir, aku ngaji, apa tujuan aku? Kadang-kadang setengah orang mengaji macam, kalau kat sekolah-sekolah bapa hantar macam, aku tak tahu nak jadi apa. Faham tak? Dia tak jumpa lagi apa tujuan dia ngaji. Jadi kita yang betul-betul datang sini, okey, malam datang malam, tengah malam datang nak mengaji, sanggup daripada jauh, daripada Asyik ke, daripada Abu Rami ke, datang nak mengaji. Apa niat kita? Betul tak? Apa niat kita? Fikir. Kadang kita macam cakap niat macam benda tu benda ringan je, tapi tak. Benda ni memberi impak yang besar pada waktu kita satu hari nanti. Niat apa kita niat? Niat kita belajar untuk apa? Aku ngaji kitab taklim ni untuk apa? Aku ngaji kitab fiqh ni untuk apa? Aku ngaji kitab nahwu ni untuk apa? Yang penting, yang pertama sekali perlu kita letak apa? Redha Allah Ta'ala. Aku ngaji ni redha Allah Ta'ala. Tak apalah bulan Ramadan orang kata ini dekat 10 malam terakhir ni aku nak baca Quran, nanti dulu kelas tak nak skip ke, tak nak, dia kata kelas tak nak tawakuf dulu ke, nak fokus kepada ibadat. Ni orang tu apa? Tak faham. Sebab belajar ni antara seafdal-afdal ibadat. Berapa kali aku nak ulang, sampaikan apa di dalam kitab I'anah. Ni benda sama je. Apa? Ingat apa? Aku rasa benda ni sama je aku ulang. Di dalam kitab I'anah sebab apa? Kalau matinya seorang pelajar ilmu, mati syahid. Walaupun matinya di atas katil. Bukan kalau mati kat sini lagi syahid teruk nak buat apa ni? Tengah-tengah dia bergelupur kat tepi ni. Syahid belajar. Faham tak? Di dalam kitab I'anah sebab apa? Belajar ni afdal. Belajar ni afdal. Jadi penuntut ilmu kalau mati dia ni syahid akhirat. Kalau syahid dunia kena sembahyang jenazah lah. Semua kena. Syahid dunia tak perlu sembahyang jenazah. Sembahyang lah, tak perlu mandi kan. Tiba syahid dah tak payah mandi. Tanam terus. Jadi syahid dunia tak perlu mandi kan, tapi sembahyang jenazah tu lah. Okey. Jadi kalau syahidnya syahid dunia, tak perlu mandikan lah. Ni tiba-tiba Alifudin tiba gelupur sawan babi tu contoh. Mati. Meninggal. Mati syahid. Jangan kita tak mandi kapan terus tanam. Semayang tanam tak. Mandikan. Sebab dia syahid akhirat. Allah Ta'ala kira dia syahid akhirat. Antara syahid akhirat apa? Mati sakit perut. Mati lemas. Apa lagi? Banyak lagi. Sebab tu kalau ibu yang mengandung meninggal, sebab apa? Sebab melahirkan mati syahid. Tu. Tapi kita nak mati-mati syahid, tengok juga hutang ada ke tak. Ni hutang berlambak-lambak, tiba-tiba nak mati, nak mati syahid. Kena halang juga, kena kacau juga nanti kat akhirat.
kena jagalah sama kita. Okey. Jadi di dalam kitab Anas sebut macam itulah. Dia kata apa? Antara solat-solat sunat, solat witir yang paling afdal buat witir. Antara witir dengan belajar tu lagi afdal. Banyak kali aku pesan, guru kami kata, kalau tengah malam tu usahakan baca sedikit pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita nak ambil fadilat tu. Belajar ni lebih afdal. Faham tak? Afdal. Sebab amal, betul tak? Kita dah semayang witir lah. Semayang je lah. Kena semayang sunat tu semayang. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak makrifat kepada Tuhan ni, kena banyakkan semayang sunat. Kena banyakkan buat benda sunat. Kan? Kalau kita buat fardu cukup-cukup je, kan? Kita nak makrifat Tuhan, nak dapat redha Tuhan tu, orang kata tipis lah. Sebab apa? Fardu tu wajib buat dah. Betul tak? Contoh korang yuran, contoh mengaji sini, contoh korang kena bayar yuran 30 genih. Kan? 30 genih tu dah wajib dah, betul tak? Hutang korang kalau kau tak buat, betul tak? Tapi tiba korang bagi 50, bagi lebih kan? Aku sayang tak kat korang? Sayang bagi duit. Faham tak? Bagi lebih. Sebab tu sunat tu yang bawa kita kepada kenal Tuhan, makrifat Tuhan. Apa tujuan kita kat atas dunia ni? Untuk kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan, dapat redha Tuhan. Dia faham? Kan? Allah Ta'ala berfirman apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibn Abbas kata apa? Liya'rifun ni supaya korang kenal akan aku. Bila kenal makrifat, bila dah makrifat tu, kan, orang kenal Tuhan pun semua betul-betul kenal yang betul-betul kenal, Allah Ta'ala akan redha. Sebab tu Abah Guru Zuhdi sebut, ni deep juga. Dia kata apa? Kalau seorang pelajar tu habis dari pengajian dia 8 tahun ke 9 tahun ke apa, keluar tapi belum makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kenal Allah Taala betul-betul, kan, tak beramal dengan ilmunya, kan, jadi orang ni sebenarnya belum habis belajar, kena belajar lagi. Faham tak? Dia kata kalau seorang ni dah habis mengaji dah 7 tahun, aku ngaji 7 tahun dah, aku dah hebat teruk lah, kan, tapi tak makrifat Tuhan, duduk makan asbab lagi, dia macam ni kena ni, tak yakin, sebetul-betul yakin. Mana Abah Guru Zuhdi rahimahullah kata apa? Orang ni belum habis belajar lagi, kena belajar lagi. Faham tak? Sampai dia dapat makrifat. Tu habis. Kemudian kata faslun, kemudian fasal yang lain apa? Fi ikhtiyaril ilmi wal ustazi wasyariki wasabat. Tu fasal pada membincangkan, fi bayani, pada menerang apa? Ikhtiar, pemilihan ilmu apa yang patut kita belajar, dan guru macam mana kita patut belajar, syarik dan kawan dan sahabat. Sahabatnya terjemah apa? Allah. Istiqamah. Tapi dalam ni kata kekukuhan, ketetapan, kemantapan, kesetiaan, macam itulah. Allah alam murad apa, nanti tengok masuk, nanti dia akan bagi tahu lah apa maksud yang dimuradkan dengan sahabat. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, pada memuliakan ilmu dan ahli-ahli ilmu. Siapa? Guru, kawan, kitab, majlis ilmu, semua. Ni penting. Kemudian faslun fil jiddi wal muwazabah wal himmah. Faslun pada satu fasal pada menerangkan jiddi wal muwazabah ni istiqamah, wal himmah dan himmah. Nanti dia akan terangkan cerita himmah macam mana, apa semua itulah. Faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi, pada menerangkan apa? Fi bidayati, permulaan belajar. Bidayatis sabqi, permulaan belajar, apa patut buat, kan? Macam mana cara permulaan belajar, apa yang patut kita ngaji tu. Wa qadrihi, dan kadarnya. Wa tartibihi, dan susunannya, apa yang perlu kita belajar dulu, kan? Susunannya, apa yang perlu kita ngaji dulu. Kalau nak kitab ni banyak, tengok kitab banyak. Kau nak ngaji kitab mana? Tengok dulu Jurmiyah dulu, kemudian Mutamimah dulu. Ni Jurmiyah tak ngaji lagi, terus mana Ibnu Aqil, Yasin Faqihi, apa lagi, Syuzuru Zahab. Lebih kitab tasawuf tak ngaji, kitab kecil tak ngaji. Penawar bagi hati pun tak pernah tengok, tak pernah dengar pun penawar bagi hati. Apa benda penawar bagi hati ni? Terus nak ngaji apa? Kita ikam. Mantap. Baca sendiri, lagi mantap. Kita ikam ni
Kalau orang tak ngaji, tak ada guru, takut tersalah faham dengan kata-kata Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab kadang kata-kata di dalam kitab hikam tu ringkas je. Kalau kita baca macam tu, kita akan salah faham. Oh, macam ni rupanya. Sebab tu kalau orang mengaji sendiri kadang boleh tersesat jalan. Betul tak? Tu. Ngaji dulu penawar bagi hati. Apa dosa mata, apa akibat kalau kita mengerjakan dosa mata, dosa mulut, apa semua. Ngaji tu dulu. Masuk pula Minhajul Abidin, ataupun masuk dulu Ayyuhal Walad. Minhajul Abidin, belajar Aqobah. Ni dah belajar Aqobah, tapi dosa-dosa ni tak tahu lagi. Belajarlah Aqobah, halangan apa pada orang yang salik kepada jalan Allah Ta'ala. Kemudian baru masuk dalam Hikam Athaillah. Betul. Antara kitab kalau nak syarah Hikam Ibn Athaillah ni karangan Imam Syakawi, Syekh Azhar Imam Syakawi ala Hikam. Tu sedap, penerangan dia jelas. Takat ni lah aku tahu tu je, yang lain aku tak tahu sebab ngaji tu. Tertib tu penting ada. Terus kita besar pening, pening, apa benda lah ni. Sebab tu dia perlu kepada turutan. Satu-satu. Apa yang perlu ngaji? Tauhid nak ngaji kita perlu belajar Tijan Darodi, Nazam apa? Matan apa? Tijan Darodi, Umur Barahin, Kifayatul Awam, Hasyah Bajuri. Dia ada tingkatan-tingkatan. Dia tiba-tiba mengaji kitab Hasyah Dusuki. Oh dah, saya ngaji kitab Hasyah Dusuki. Oh, pening. Kita yang mengaji Hasyah Dusuki pening gitu. Tu lagi bab-bab belakang tu yang istisna la ilaha illallah tu banyak i'rab tu. Aku sampai tak apalah ya Allah, aku berserah je lah i'rab ni kat dia. Pening ni i'rab jadi ni sebab apa? Sebab ya Allah belakang. Hasyah jawab kata. Sorry. Apa nama kitab tu tadi? Hasyah Dusuki. Sorry. Hasyah Dusuki. Hasyah Dusuki pun dah susah. Jangan kata Hasyah Dusuki tu memang dah susah dah. Hasyah Bajuri pun susah. Hasyah Bajuri Imam Bajuri, Syekh Azhar, betul lah. Syekh Azhar. Level-level Syekh Azhar punya kitab lah. Dalam tu mesti ada mantik. Tak power mantik. Kalau kita baca macam tu, dapat macam tu. Kalau guru baca macam tu, dapat macam tu. Kalau guru bahas mantik dalam tu, dapat lebih advance, betul tak? Hasyah Bajuri. Dia ada tingkatan-tingkatan ni. Belajar dulu Allah, wujud, kidam, baqo. Apa mana wujud, apa mana kidam, apa beza qadim, apa beza azali, mana umum, mana khusus. Belajar tu dulu, bagi faham dulu. Baru masuk ni ta'alluq tanjizi qadim, ta'alluq tanjizi hadis, ta'alluq tu. Faham tak? Ada urutan dia. Sikit lagi. Faslun fi tawakkuli. Pada tawakal, dia akan bahas berkenaan tawakal. Macam mana? Faslun fi waqti tahsili. Fasal pada membahas, menerangkan waktu tahsil. Waktu menghasil ilmu tu waktu bila. Kita belajar ni afdal waktu bila. Menghafal waktu bila. Dia akan bagi tahu juga. Faslun fi syafaqati wa nasiha. Faslun fi istifadah. Faslun fi wara'i halat ta'alumi tu. Warak. Warak. Aduh, warak ni susah lah. Kita pun tak warak ya. Warak ni, kalau kita tengok orang dulu, orang ngaji kitab, orang pondok dulu, orang-orang dululah, ulama-ulama dulu, warak ni yang jaga. Sampai ke kalau lepak kedai makan tu memang tak. Kalau kita lagi lepak kedai lagi best, betul tak? Oh best lepak kedai. Santai, duduk rumah bosan. Orang dulu tak? Lepak kedai bagi diorang aib. Biar Allah alam, zaman dulu ya. Zaman dulu orang akan tengok, apa ni lepak kedai. Tapi sekarang kita kata anggap normal benda tu, tak? Janganlah lepak kedai. Terbalik ke meja. Tu apa sangat tu? Tu warak. Sebab tu orang dulu, orang pondok ni, seorang satu pondok. Sebab apa? Sebab dia seorang diri. Dia berbuzlah, ibadat seorang diri, mengaji, baca kitab. Tak ada orang kacau. Faham tak? Tak ada orang kacau. Guru kami Ustaz Zunah, Ustaz Ahmad Basri, mengaji Pasir Tumbuk. Masih mengaji Pasir Tumbuk lama lah, berbelas tahun. Ngaji tu tak lain orang. Dia pergi masjid, balik masjid. Pergi masjid, balik masjid. Pergi kelas macam tu je. Tak lain orang. Ni guru kami lain cerita lah. Katanya Baba Man, guru kami kata, orang sampai panggil Basri ni, sombong Basri ni, macam tu. Contohlah, sombong Ustaz Basri ni. Sebab apa? Sebab tak lain orang. Sebab apa? Dia fokus untuk apa? Untuk mengaji je. Orang dulu pondok. Sebab tu kalau orang-orang zaman dulu ngaji pondok ni, bila habis pondok mesti wali uzlah. Oh, kalau sekarang kau pergilah pondok, laptop ada,
Siap-siap silap-silap ada tu kamera buat live, buat apa? Buat stream. Hai guys, welcome to my stream tu. Mana tahu? Tu token movie banyak je kat pondok ni. Sebab kalau aku ramai duduk pondok ni cerita. Tu. Orang dulu keluar pondok mesti makrifat Tuhan. Makrifatullah, keluar alim, wali Allah. Tengok Tok Kenali. Tu ada, nanti ada kisah berkenaan Tok Kenali panjang lah. Kita tak sempat masa. Pukul 9 habis. Dah pukul 9 dah pun. Tu. Warak. Fasun fima yurisul hifza wa nisyan. Pada menerangkan, pada menjelaskan berkenaan benda yang mewarisi ingat dan lupa. Dia akan beritahu kalau kau makan ni lupa. Makan Indomie hari-hari mesti lupa macam tu lah. Kau makan ni lupa, ingat, kau ingat macam tu. Faslun fima yajlibu rizqa. Dia akan terangkan juga benda-benda, perkara-perkara yang akan menarik rezeki. Wa ma yamna'u, dan benda yang menegah rezeki, tidur lepas subuh, gitulah. Wa ma yazidu fil amri, dan benda-benda perkara-perkara yang menambah pada umur. Wa ma yanqusu, dan perkara yang mengurangkan pada umur, memendekkan umur. Dia akan jelaskan, dia akan terangkan juga. Wa ma taufiqi illallah wa illa billah, dan tiada yang memberi taufik melainkan Allah Ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi munib. Wa ilaihi unib. Tengok, alaihi tawakkaltu, taqdimu ma haqqahu ta'khir fidul hasrah. Betul? Kaedah kata apa? Taqdimu ma haqqahu ta'khir, mendahulukan benda yang sepatutnya duduk belakang, memberi faedah apa? Hasar. Tu. Maknanya apa? Aku bertawakal ya Allah, aku hanya bertawakal ya Allah atasmu saja. Faham tak? Contoh dia apa? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kami hanya menyembah kepadamu saja ya Allah. Faham tak? Maf'ul bih duduk sepatutnya duduk belakang fa'il. Tapi kat situ Allah Ta'ala letak di hadapan. Iyyaka maf'ul, na'budu, kami sembah. Hanya pada engkau sajalah ya Allah Ta'ala aku sembah. Dia terjemahan dia berbeza. Na'buduka dengan iyyaka nak. Boleh? Iyyaka na'budu. Sama juga ni, alaihi tawakkaltu, hanya pada engkau sajalah ya Allah kami tawakal, aku tawakal. Wa ilaihi unib, dan hanya pada engkau saja ya Allah aku kembali ataupun aku menyerah diri. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kata faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله منا منكم. Siapa nak keluar dulu ni?